Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada penista dan juga rakan-rakan. Grup kami pada hari ini akan membentangkan soalan yang ke-10 yang bertajuk pendatang Rohingya. Sebelum itu, saya Masrina binti Alminyo, BA 19110515 akan membentangkan bagian pengenalan bagi tajuk ini. Okey, pertama sekali, seperti yang kita tahu, isu pelarian ini bukannya satu isu yang baru bagi negara kita, namun ianya telah bermula sejak dahulu lagi, di mana Malaysia mula menerima kehadiran awal pelarian Rohingya ini sejak tahun 1970-an. Etnik Rohingya ini menjadi pelarian ekoran daripada faktor perlembagaan yang sering dibina dan faktor permintaan yang silih berganti, di mana mereka ini berada dalam situasi yang tidak mempunyai kerakyatan. Etnik Rohingya ini juga dilabelkan sebagai pendatang asing tanpa izin atau parti kerana dikatakan golongan ini telah dibawa masuk oleh penjajah British pada suatu ketika dahulu, walaupun rekod sejarah mengatakan etnik Rohingya ini telah menetap di Arakan seawal tahun 1430 lagi. Justru kesan daripada undang-undang yang digubal oleh rejim Myanmar yang telah disusuli oleh suatu operasi besar-besaran yang dinamakan Naga Min atau Naga Raja pada tahun 1977 yang merupakan operasi yang dianggap kejam ini telah memaksa etnik Rohingya menjadi pelarian dan mereka secara beramai-ramai telah lari meninggalkan kampung halaman untuk mencari tempat yang selamat, di mana dianggarkan kira-kira 200,000 orang etnik Rohingya ini telah berlari beramai-ramai ke Bangladesh pada tahun 1978. Oleh kerana berlakunya penganiayaan secara besar-besaran melalui dasar pembersihan etnik dan tindakan pembunuhan terhadap mereka, kira-kira 1.5 juta etnik Rohingya terpaksa meninggalkan negara sendiri dan rumah mereka sendiri sejak kemerdekaan Burma pada tahun 1948. Di mana mereka ini kebanyakannya ditemui berada di Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Thailand dan juga Malaysia. Malah pelarian etnik Rohingya ini juga menyatakan mereka mengalami gangguan kekerasan diskriminasi oleh kerajaan seperti bekerja tanpa gaji dalam projek-projek kerajaan, pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup bebas dan juga ancaman keselamatan. Okey, itu saja daripada saya untuk bagian pengenalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zaid bin Zamri dan saya akan menerangkan langkah untuk meyakinkan rakyat Malaysia untuk menerima kedatangan golongan Rohingya ke negara ini. Okey. Kedatangan Rohingya sering mendapat reaksi yang berbeza di mana terdapat negara yang menerima kedatangan mereka dengan tangan terbuka, manakala terdapat juga negara yang menolak kedatangan mereka atas sebab-sebab tertentu. Okey, berikut terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuka hati rakyat untuk menerima golongan ini. Yang pertama adalah seperti menggunakan kempen kesedaran, kerana kempen seperti ini mampu untuk membuka mata rakyat serta membuat mereka melihat nasib golongan ini. Seterusnya menggunakan media sosial. Hal ini kerana media sosial merupakan salah satu perkara yang tidak asing lagi perkara ini. Media sosial juga berkesan dalam menarik perhatian serta menimbulkan isu-isu yang hangat dan penting melalui penyebaran dari satu pengguna ke pengguna yang lain ataupun melalui perkongsian secara umum. Dalam hal ini, media sosial boleh dikatakan merupakan salah satu media yang sangat efektif dan berguna dalam usaha untuk mendapatkan perhatian dan pandangan orang ramai terhadap isu ini. Langkah seterusnya adalah kerajaan. Kerajaan perlu menyadarkan dan membuka hati rakyat Malaysia dengan menayangkan ataupun mengutarakan isu-isu berkenaan golongan Rohingya di program-program televisyen, di berita, radio, surat khabar dan banyak lagi. Serta kerajaan juga boleh membuat satu dokumentari khas untuk berkenaan dengan isu ini untuk menarik perhatian ramai. Seterusnya, kita juga boleh meyakinkan orang ramai untuk menerima golongan ini dengan menggunakan media seperti puisi, artikel, lagu, poster, video, dokumentari dan lain-lain. Hal ini kerana pendekatan dengan medium-medium seperti ini adalah terbukti lebih berkesan. Sebagai contoh, puisi, lagu, poster dan dokumentari mudah menarik perhatian orang ramai serta mudah difahami dan ianya juga dikatakan lebih menarik berbanding medium-medium yang lain. Dengan hal ini, ianya jelas dapat membantu untuk menarik perhatian orang ramai serta membuka mata dan perhatian orang ramai untuk memberikan perhatian terhadap isu ini serta membuka hati mereka untuk menerima golongan ini untuk masuk ke negara kita ataupun menetap sementara mereka tidak mempunyai negara yang tetap. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan diteruskan oleh kawan saya. Terimalah puisi Mereka Juga Manusia. Etnik Rohingya, etnik yang telah ditindas di negara sendiri, dilayan seperti hamba abdi di negara sendiri.
hak dicabuli, dipaksa bekerja tanpa bayaran, disiksa juga diperkosa tanpa berperi kemanusiaan. Sungguh primitif gaya sosialisasi, wahai pengkhianat bangsa. Kini kita telah digemparkan kehadiran rakyat Rohingya membanjiri Malaysia. Perintah sempadan secara haram. Kerajaan terpaksa memikul tanggung jawab sosial menerima pelarian Rohingya atas dasar sifat kemanusiaan. Namun, rakyat Malaysia membenci, juga ingin mengusir mereka. Rakyat Malaysia membantah dan menyeru pihak kerajaan agar bertindak tegas. Datang tanpa izin, negara akan menjadi ujar-kacir. Ekonomi terjejas, peningkatan kadar jenayah berleluasa. Itulah persepsi mereka sebagai bangsa yang berintelektual. Wajarkah kita menghukum mereka yang sudah tak jenuh dihukum tanpa musyawarah? Mereka juga manusia. Lihatlah, anak-anak bergelimpangan berdudukan hujan dan terik mentari. Jika tiada sifat kemanusiaan dalam diri, kita juga persis seperti golongan penindas itu. Kita tak seharusnya bersifat double standard. Janganlah kita membenci mereka. Mereka umpama rakyat Palestin yang menimpa nasib sama. Bantulah mereka atas dasar sifat kemanusiaan. Jika perbezaan agama, kepercayaan, dan budaya kita utamakan, undang-undang negara sudah tersedia ada. Pihak berkuasa memikul tanggung jawab dengan saksama agar negara kekal aman sentosa. Barisan hadapan tidur pun tak nyenyak. Ini kan pula membiarkan negara dimaki caci. Harapanku tak banyak. Semoga luahan ini dimengerti. Sekian. Assalamualaikum, saya Nazira binti Muhammad Nasir dan nometrik BA 1916110 akan membentangi mengenai slogan We are together, we fight for humanity. Isu pelarian etnik Rohingya ke negara kita telah mendapat pelbagai reaksi dan tindak balas oleh masyarakat Malaysia. Banyak yang beranggapan bahawa masalah sosial seperti keselamatan rakyat akan terjejas. Begitu juga dengan ekonomi di negara ini. Pelarian ini wujud bukan disebabkan etnik Rohingya yang inginkan menjadi pelarian. Namun, penindasan berlaku ke atas diri mereka sehingga membuat mereka tidak mampu untuk bertahan di negara asal. Isu berkaitan dengan reaksi kebimbangan masalah sosial dan sebagainya bukanlah merupakan satu alasan untuk kita membiarkan etnik ini menjadi mangsa kepada penindasan. Isu etnik Rohingya ini berkaitan dengan isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan ini merupakan satu tanggung jawab kita sebagai manusia. Slogan We are together, fight for humanity
merupakan satu slogan untuk semua masyarakat dalam membendung isu Rohingya dalam penindasan yang berlaku terhadap diri mereka. Slogan ini juga menyeru rakyat Malaysia bangkit bersama untuk menyuarakan isu ini agar isu kemanusiaan dan penindasan etnik Rohingya dapat mendapat perhatian orang ramai, terutamanya kepada rakyat Malaysia. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliati binti Atoh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang poster kumpulan kami yang berkaitan dengan Rohingya. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan apa itu poster. Poster merupakan media komunikasi yang telah lama digunakan. Poster terdiri daripada teks yang ringkas dan juga gambar. Poster ini berfungsi untuk menyampaikan mesej ataupun maklumat secara visual kepada audien ataupun masyarakat di sekeliling. Seperti yang kalian lihat di dalam skrin ini terdapatnya sebuah poster. Gambar dalam poster ini menunjukkan tentang orang-orang Rohingya yang telah dihalau ataupun telah dihalau daripada negara mereka dan mereka juga tidak diiktiraf oleh negara mereka sendiri. Slogan bagi Rohingya ini adalah We Are Together Fight for Humanity, yang mana bermaksud kita hendaklah bersama-sama memperjuangkan kemanusiaan di dalam negara ataupun untuk diri kita sendiri. Saya memilih font warna merah nih untuk memberikan penegasan tentang pentingnya kemanusiaan di dalam diri kita. Selain itu, kami mencipta poster ini bertujuan untuk menyeru kepada semua masyarakat untuk bersama-sama membantu orang-orang Rohingya ini. Jika kita tidak membantu mereka, siapa lagi yang akan membantu mereka? Mereka juga ini merupakan saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan ataupun yang sedang ditindas. Selain itu, dengan poster ini juga akan memberikan kesadaran kepada semua masyarakat tentang Rohingya, apa yang berlaku kepada mereka ini, dan lain-lain lagi lah. Sekian sahaja daripada saya. We are together, fight for humanity, pray for Rohingya. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, Malaysia sememangnya terkenal dengan sifat keterbukaan dalam aktiviti membantu mana-mana negara yang memerlukan. Sebagai contoh, rakyat Rohingya, rakyat Palestin. Jadi, wajarkah kita sebagai rakyat Malaysia bersifat tidak berperi kemanusiaan, membiarkan saudara-saudara kita di luar sana yang ditindas? Ayo bangkit, wahai rakyat Malaysia. Mereka memerlukan kita di luar sana. We are together, fight for humanity. Sekian dan terima kasih.